Ada satu kesunyian yang lebih pekak dari hingar-bingar. Ia adalah kesunyian telefon yang tidak berdering di sebuah bilik yang malap. Kau duduk di situ bukan menunggu panggilan. Kau menunggu pengesahan. Pengesahan bahawa kau masih wujud dalam fikiran seseorang. Bahawa janji yang dibuat bukan sekadar kata-kata kosong yang dihembus ke dalam kegelapan. Tetapi telefon itu diam membisu. Dan dalam kebisuan itu, satu kebenaran yang mengerikan mula bercambah. Kau bukan keutamaan. Kau adalah pilihan. Pilihan yang hanya akan diambil apabila semua pilihan lain telah habis diterokai atau apabila kebosanan mula mencengkam. Kau adalah pelan sandaran. Bagaimana kau sampai ke tahap ini? Ia berlaku secara perlahan. Sangat perlahan sehinggakan kau tidak perasan. Ia bermula dengan janji temu yang dibatalkan pada saat-saat akhir. Sesuatu yang mustahak telah berlaku, katanya. Kau percaya, kerana kau mahu percaya. Kau mahu percaya bahawa kau cukup penting untuk diberitahu kebenaran. Jadi kau senyum dan berkata, tidak mengapa, saya faham. Kemudian ia berlaku lagi dan lagi. Panggilan telefon yang tidak dijawab semula berjam-jam kemudian dengan alasan yang ringkas. Mesej yang hanya dibaca tanpa balasan. Kau menjadi pakar dalam mentafsir kesunyian. Setiap kali kau menerima sedikit perhatian, secebis mesej, panggilan singkat, ia terasa seperti hujan di padang pasir. Kau berpegang padanya, menghidupkan semula harapan. Kau tidak sedar, kau sedang dikondisikan. Ini bukan kebetulan, ini adalah psikologi, dikenali sebagai pemberian ganjaran berkala atau intermittent reinforcement. Ia adalah teknik yang sama digunakan untuk melatih haiwan. Ganjaran yang tidak dapat dijangka adalah yang paling kuat dalam membentuk tabiat. Dan tabiat kau adalah menunggu, berharap, memaafkan. Kau telah dilatih untuk menerima serpihan kasih sayang sebagai hidangan lengkap. Kau telah diajar bahawa nilaimu bergantung pada ketersediaan mereka. Ini adalah prinsip minat paling rendah. The principle of least interest. Dalam mana-mana perhubungan, pihak yang kurang melabur emosi, yang kurang peduli adalah pihak yang mengawal dinamik. Mereka menetapkan rentak. Mereka memegang kuasa. Dan kau telah memberikan terlalu banyak. Kau telah menunjukkan semua kartumu. Keputusasaanmu adalah mata wang mereka. Keperluanmu adalah sumber kekuatan mereka. Kau telah menyerahkan kuasamu tanpa disedari. Mari kita namakan dia Elara dan dia Silas. Elara adalah seorang arkitek landscape impiannya sendiri. Dunianya penuh dengan warna dan kehidupan. Tetapi dia sentiasa menyediakan ruang kosong yang besar, berlabel untuk Silas. Silas pula seorang pengembara bayang-bayang. Jadualnya adalah peta yang sentiasa berubah. Dia akan muncul di pintu Elara tanpa amaran dengan cerita-cerita tentang dunianya dan Elara akan membatalkan segala-galanya. Taman-tamannya akan terbiar menunggunya. Satu malam, Silas berjanji untuk membawanya melihat hujan meteor. Elara menunggu berjam-jam. Dia memakai gaun yang ditenun dari sutera labah-labah. Rambutnya dihiasi bunga-bunga malam yang hanya kembang dalam gelap. Lewat tengah malam, satu mesej tiba. Bukan panggilan, bukan permohonan maaf, hanya satu gambar. Silas bersama rakan-rakannya di sebuah bar yang sesak dengan kaption, "Malam yang gila, hujan meteor." Janjinya, dunianya, semuanya dilupakan untuk satu malam yang gila. Pada saat itu, Elara tidak merasa marah. Dia tidak merasa sedih. Dia merasa kosong. Kebenaran itu melandanya bukan seperti ombak, tetapi seperti air yang perlahan-lahan memenuhi paru-parunya. Dia tidak pernah menjadi destinasi. Dia hanyalah sebuah perhentian, sebuah stesen yang selesa apabila Silas memerlukan tempat untuk berehat sebelum meneruskan perjalanannya. Ini adalah detik pencerahan yang menyakitkan. Detik di mana kau sedar kau telah membina sebuah istana untuk seseorang yang hanya berminat dengan pemandangan dari tingkap bilik tetamu. Dan di sinilah psikologi songsang bermula. Bukan sebagai taktik manipulasi, tetapi sebagai hasil semula jadi dari pemulihan diri.
Transformasi Elara tidak bising. Ia berlaku dalam sunyi. Dia tidak menghantar mesej marah. Dia tidak meminta penjelasan. Dia hanya berhenti. Dia berhenti menjawab serta-merta. Dia berhenti menyediakan ruang dalam jadualnya. Dia mula mengisi ruang kosong itu dengan dirinya sendiri. Taman-tamannya mula berkembang dengan tumbuhan-tumbuhan yang aneh dan menakjubkan yang tidak pernah dilihatnya sebelum ini. Dunianya menjadi miliknya semula. Dan sesuatu yang aneh berlaku. Silas mula perasan akan ketiadaannya. Ketiadaan Elara adalah satu kekosongan yang tidak pernah dijangkanya. Pelan sandarannya telah hilang. Stesen rehatnya telah ditutup. Dia mula menelefon. Mesejnya menjadi lebih panjang, lebih bertanya. Awak di mana? Semuanya baik? Saya rindu awak. Ironinya begitu menyakitkan. Orang yang mengajar kau cara menunggu kini tidak tahan menunggu. Orang yang menjadikan kau pilihan kini terdesak untuk menjadi pilihanmu. Ini bukan kemenangan. Jangan salah faham. Tiada kepuasan dalam melihat seseorang merasai kesakitan yang pernah mereka timpakan kepadamu. Kerana jika kau menikmati penderitaan mereka, kau tidak ubah seperti mereka. Kebenarannya adalah transformasi ini bukan tentang mereka. Ia tidak pernah tentang mereka. Ia tentang kau. Ia tentang kau mengambil semula pen dan mula menulis ceritamu sendiri. Saat kau sedar kau hanyalah pilihan, kau diberikan pilihan yang sebenar. Terus berada dalam bayang-bayang keutamaan orang lain atau melangkah keluar dan menjadi matahari dalam duniamu sendiri. Kesakitan kerana menjadi pilihan kedua adalah guru yang paling kejam tetapi paling berkesan. Ia mengajar kau pelajaran yang paling penting. Kau mesti menjadi keutamaanmu sendiri terlebih dahulu.